Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Fadhil Imam Bilal, pihak pengurusan Masjid Surah Jumaat. Seterusnya kepada para muslimin dan muslimin sekalian, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sementara kita menunggu khutbah Jumaat, inilah sama kita menambahkan sedikit ilmu pengetahuan tentang Islam, kerana menjadi tanggungjawab sebagai seorang Muslim senantiasa setiap hari ada penambahan ilmu, seperti mana kita ingin menambahkan hal benda kita di atas. Kerana perkara yang paling manfaat setelah manusia itu ada di atas muka bumi ialah ilmu yang dapat kita manfaatkan selain doa anak-anak yang saleh dan juga dia bersifat jariah. Maka kita hendaklah meluangkan masa kita setiap masa untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita, supaya setiap masa itu dimanfaatkan pada tahap yang maksimum untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini saya ingin membawa satu tajuk yang barangkali sudah pun biasa di kalangan kita sebagai mengukuhkan kefahaman, untuk mengingatkan semula, iaitu berkenaan dengan al-kafar. Orang kita biasa dengar perkataan kafar ini, kita sebut kifarah. Bahasa Arab yang kafar. Kafarah ini perbahasaannya banyak. Dalam kitab fiqh ada kafarah. Kafarah orang yang bersama dengan pasangannya pada siang bulan Ramadan sekian-sekian, 2 bulan turut-turut, itu kafarah. Orang yang bersumpah, yang bernazar, melanggar sumpah dan nazarnya, dia ada bayaran kafarah. Dia tak habis begitu. Kita bersumpah, kita langgar sumpah, dia kosong gitu, dia ada bayaran kafarah. Memberi makan kepada 10 orang miskin, memberi pakaian pada 10 orang miskin, ataupun berpuasa. Ini kok perbahasan dalam kitab fiqh. Kafarah di dalam bahasa Arab daripada perkataan kafarah. Kafarah ini maksudnya menimbus. Sebab itulah kalau sesiapa yang belajar bahasa Arab, jadi al-fallahu kafirun. Seorang peladang, seorang petani itu sifatnya kafir dari sudut bahasa. Salah satu sifat petani kafir, tapi orang tak guna lah. Oleh kerana ada istilah dari sudut bahasa, al-fallahu kafir, seorang petani itu sebabnya kafir. Sebab kafir, sebab orang petani itu dia gali lubang, dia tanam, dia timbus balik, maka kita panggil dia kafir. Sebab itulah orang kafir dipanggil kafir. Sebab apa? Sebab dia menimbus akalnya daripada melihat kebenaran. Walaupun dia cerdik barangkali, walaupun sijil yang tinggi, tetapi oleh kerana dia tidak dapat melihat kebenaran, walaupun segala bentuk bukti telah terbentang depan dia, maka dia tidak dapat menerima kebenaran bahawa Allah itu satu, maka kita bagi kafir. Orang Islam pun kadang-kadang guna perkataan kafarah ini, fulan bi fulan kufur nikmat. Sebab apa? Sebab dia menimbus akalnya daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut penghujung majlis, kita sebut, mari sama kita baca sebagai kafarah, atau kita sebut kifarah, di mana bacaan itu disarankan oleh Rasulullah SAW dibaca, mudahan akan dihapuskan kita terutamanya
apa yang kita terlanjur waktu kita bercakap. Ialah kita indah daripada pelbagai latar belakang. Maka aras bahasa yang kita gunakan berbeza. Tak sama orang yang bekerja di bawah terik matahari bahasanya dengan orang yang bekerja dalam hawa dingin. Maka sudah tentu ada penggunaan bahasa yang barangkali ada orang tak senang dan tak suka. Maka saya nak penghujung barangkali tak ada niat tak baik. Barangkali kita baca hadis tapi tujuan kita nak gunakan pada seorang. Maka penghujung majlis, penghujung sembang baca tasbih Farah. Mudah-mudahan Allah timbul balik apa yang kita terlanjur, apa yang kita tersilapnya. Pagi ni saya nak cerita hak yang apa sebelum masuk waktu. Kafarah sebagai suatu perkara yang boleh menghapus kita. Al-kafiru lidzunubi thalathah. Perkara yang menghapuskan dosa manusia ini ada tiga. Tiga perkara yang menghapuskan dosa manusia. Dan ketiga-tiga perkara ini pun min asbabi dukhulil jannah. Ketiga perkara ini adalah tiga perkara yang menyebabkan seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga Allah. Kita masuk ni dengan tiga sebab. Sama ada salah satu, sama ada dua daripada tiga, ataupun sekaligus. Tetapi ketiga-tiga ini adalah perkara yang menyebabkan seseorang itu menjadi ahli syurga. Yang pertama disebut bil a'malihat. Seorang itu dihapuskan dosanya dengan amalan-amalan yang saleh. Di dalam masyarakat kita, hapus dosa ini barangkali dengan mengatakan bertaubat sahaja. Tapi untuk pengetahuan kita, hapus dosa itu bukan taubat sahaja. Taubat salah satu saluran, seperti mana yang banyak dalam Al-Quran. Tetapi banyak saluran yang Allah salur kepada kita menghapus dosa kita, termasuklah amalan yang saleh. Dalam Al-Quran disebut al-hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghancurkan kejahatan. Kita duduk datang awal ke rumah Allah, duduk di rumah Allah. Jangan ingat kita hanya dah minta pahala, tetapi sebenarnya bukan saja minta pahala, tetapi kita mengikis dosa yang telah pun kita buat setiap saat, setiap detik kita berada di sini. Kerana disebut dalam satu hadis, barang siapa yang berada di tempat ini dia menunaikan sembahyang, malaikat di mana disebut dalam hadis dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, bahawa mereka akan mendoakan kepada dia selama dia berada dalam ruang sembahyang, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allah ya Tuhanku ampunilah dosanya, ya Tuhanku berilah rahmat kepadanya. Selama sebab itulah kita afdal duduk dalam masjid, apatah lagi orang yang beriktikaf, malaikat akan doakan kepada kita. Menuntut ilmu juga merupakan satu perkara yang menghapuskan dosa kita. Bil a'mali salihat, dengan amalan-amalan yang saleh. Walaupun kita tak akan ingat daripada Allah, meminta diampunkan dosa kita. Kisah yang semua orang tahu, hadis sahih berkenaan biyun min baghai Israel. Kisah berkenaan dengan seorang wanita pelacur daripada Bani Israel yang memberi minum kepada seekor anjing. Semua orang sahih. Tapi kisah ini kisah sahih. Nabi Muhammad pelacur ini bila melihat seekor anjing, lalu setelah dia minum, dia turun sekali lagi semata-mata nak beri air pada anjing tadi. Dia pun tanggalkan kasurnya, dia letak air, dihulurkan pada anjing. Nabi sebut anjing itu jilat air itu habis, lecing dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam Islam, dalam bab dimakan, minum, diletakkan sebagai salah satu perkara yang menyebabkan seorang itu menjadi ahli syurga. Disebut dalam hadis, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan sempurna. Ada orang masuk syurga cara yang tidak sempurna, barangkali dicelup dalam api neraka masuk syurga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Semua orang Islam akan masuk syurga, caranya berbeza. Lalu Nabi memberikan satu perkara. Nabi kata, kalau kamu nak masuk syurga dengan sempurna, satunya al-mut'am, perbanyakkan beri makan kepada orang lain. Maksudnya kalau beri makan pada anjing dan si pemberi adalah seorang pelacur, itu memaafkan dosa kita, apatah lagi kita memberi makan kepada orang-orang yang baik, dan apatah lagi ini sebenarnya kita rasa tidaklah seperti pelacur tadi, maka sudah tentu pahala yang lebih besar. Dalam bab sembahyang juga sebagai contoh, man ghassala wajhahu, dan biasa barang siapa yang membasuh muka, maka segala dosa yang buat dengan matanya akan keluar bersama-sama dengan air basuhan. Wa man ghassala ayhi, barang siapa yang membasuh kedua-dua tangannya, maka segala dosa dia buat dengan tangannya akan keluar bersama dengan basuhan.
Wa man ghasala rijlaihi, barang siapa yang membasuh kedua-dua kakinya, maka dosa yang dia buat dengan kakinya akan keluar bersama-sama dengan air basuhan. Hatta yahjan, habis saja dia ambil sembahyang, dia keluar dalam keadaan bersih. Ada orang kata barangkali dosa kering. Ada ulama kata tak, bahawa kerku sangat nak ampun dosa kita. Kalau pelacur pergi minum pedang, dia pun habis licin dosa dia. Apatah lagi orang yang membuat satu amalan yang salah. Ambil cerita saja kepada dia. Tapi kita nak ambil hak itu semua, itu rasa sedap, lebih tentram, rasa bersemangat sekali. Bukan setakat itu sahaja, man tatahara min bait, barang siapa yang suci daripada rumahnya, kemudian pergi baitin min billah, kita ambil sembahyang pada rumah, kita datang rumah mana-mana rumah Allah, maka setakah kita itu akan menaikkan darjat dan akan menghapuskan dosa kita. Bukankah itu sahaja disebut dalam satu hadis yang sahih, barang siapa yang dalam sayangnya dia menyebut amin, dan kebetulan amin itu bersama dengan imam dan bersama dengan malaikat, sekejap nanti insya-Allah kita akan baca amin sama dengan imam. Barang siapa yang kebetulan amin dia itu sama dengan imam, sama dengan malaikat, ghufira lahu ma taqana min dzambi, habis dosa yang lampau, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Takkan tak kena dia orang nombor ni. Nombor tu hak susah-susah 4 digit tu dia kena 2 tahun kena sekali. Takkan kita Allah beritahu dah masa tu boleh agak dah imas buat ambil bila kita, Allah kadang-kadang dia nak beri sebab musabab dia. Dia nak perdahkan seperti mana yang pelacur tadi. Dia nak orang tu buat je. Mari diruangkan dia. Bukan setakat itu sahaja. Selepas sembahyang disebut dalam hadis yang sahih. Sembahyang wajib, sembahyang fardu. Man sabbaha 33. Selepas sembahyang dia membaca tasbih subhanallah 33 kali. Menyebut alhamdulillah 33 kali. Wa kabbar 33 dan menyebut Allahu akbar sangat 33 kali. Wa akmala dan dia sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka segala dosanya wa in kana mithla zabil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan. Ini hadis yang sahih. Walaupun sebanyak buih lautan, semua akan diampunkan dosa oleh Allah. Selepas sembahyang kita baca walaupun ringkas. Kita kata munasabah. Kadang-kadang orang sebut astagfirullah bunyi dah hanya motor dua. Masa cepat cabut. Sedang kalau ditunggu sekejap, alanya berkali ganda diampunkan dosa. Kalau berlaku benda yang tidak diingini di tengah jalan, alhamdulillah aku hati. Tak dia membaca sesuatu. Banyak lagi lah benda-benda yang kerana kita memang habislah Islam tu semuanya amalan saleh. Perkara yang kedua yang paling meminit. Perkara yang kedua yang babkan makin diampunkan dosanya ialah bil masaib, iaitu dan kesusahan yang Allah timpakan kepada seseorang. Walaupun kita minta, tapi kita terkena sahaja benda apa sahaja musibah, maka akan diampunkan dosa kita sekadar sakit dan periknya musibah itu. Disebut dalam hadis, man yuridillahu bihi yusibinhu, barang siapa yang Allah mahukan kebaikan, maka Allah akan mengenakan musibah ke atas dirinya. Tanda Allah sayang seseorang, Allah mengenakan ujian ke atas dirinya. Sama ada dari sudut kesihatan dia, keuangan dia, ujian dakwah dia, apa sahaja yang berbeza ikut manusia yang pelbagai latar belakangnya. Tanda manusia kita kasih, kita senyum pada sesuatu. Tapi tanda kasih pada Allah salah satunya ialah dengan mengenakan musibah ke atas orang. Sebab itulah Nabi menyebut asyaddu nasiba'a al-anbiya, orang paling banyak dikenakan ujian adalah Nabi. Tidak ada orang yang boleh challenge ujian yang dikenakan ke atas Nabi-Nabi. Nabi Nuh AS disebut Dr. Ridan, dikatakan dia kata aku berjumpa satu riwayat yang menyatakan bahawa pengikut Nabi Nuh dah sekitar 1000 tahun, tidak lebih 10 orang. Riwayat yang sedikit. Bayan. Nabi menyebut wa ra'aitu nabi wa ma'hur rajul wa rajulan. Aku tengok ada nabi yang pengikutnya dan 2 orang di hari akhirat. Wa ra'aitu nabi wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku tengok ada nabi yang langsung tidak ada pengikut, tapi dia tetap istiqamah untuk menegakkan kebenaran.
Tumal amthal famthal. Manusia diuji seumpamanya. Yubtal rajulu ala qadri dini. Manusia akan diuji berdasarkan keimanannya. Wa idza kana fi di sulba. Kalau iman dia itu tebal, ishtadda bal'a, maka lagi banyaklah ujian yang Allah berikan ke atas dirinya. Wa idza kana fi dinihi riqqah. Kalau iman seseorang itu nipis, yubtala ala qadri dinihi, maka akan diuji berdasarkan ketipisan ini. Wa ma la yanzilu bi 'abdi hatta yamshi'a al-ardi wa laysa 'alaihi al-khati'ah. Ujian itu akan diturunkan ke atas mana-mana hamba ni setiap masa, setiap detik, sehingga ada manusia berjalan atas muka bumi langsung tidak. Cuma kita tak tahu. Kita rasa kita dah seminggu duduk kat rumah kena gauk, kita rasa Allah dapat pahala seorang, dapat adalah ganjaran berdengar dia. Rupa-rupanya kita hak kena gauk satu rupa je, habis licin dah dosa kita duduk kat rumah tu seperti barang baru dilahir. Kita tak tahu. Sebab itulah di dalam hadis riwayat Abu Daud disebut, idza aradallahu bi'abdihi khaira. Allah ini kalau mahu kebaikan ke atas mana hamba, ajjala lahul uqubata fid dunya, maka Allah akan mempercepatkan balasan dosanya di atas dunia. Barangkali ini berlainan dengan kaedah yang kita pegang. Kita pegang kalau Allah balas itu, itulah orang yang paling jahat. Tapi dalam hadis riwayat Abu Daud yang dinukilkan dalam kitab Nuzhatul Muttaqin menyatakan Allah ini kalau sayangkan pada seseorang dia buat dosa, Allah mencepatkan balasannya. Sebab apa? Kalau dibalas di hari akhirat berat. Sebab apa di hari akhirat berat? Satu hari di hari akhirat namanya 1000 tahun. Lama 1000 tahun ni. Dengan saya ceramah 10 minit pun tengok janda. 10 tahun ni tahu lah apa lamanya. Idza adallahu bi'abdihi syarra. Allah ni kalau bencikan kepada mana-mana hamba, amsaka dzamba, Allah ini akan memegang dosanya. Allah jaga macam kita jaga buah naka, dia supaya tak gugur. Lepas tu ada cerita Israelia. Dia kata Firaun ni, Israelia, Firaun ni Allah benci sangat ke dia, tak ada penyakit apa. Supaya semuanya dibalas di hari akhirat. Hatta yuwafi atau yuwafa yaumil akhirah. Silah dibas di hari akhirat. Sehinggalah Imam Qurtubi, Imam Qurtubi menyebut dalam kitab At-Tadhkirah, dia sebut al-mautu kafarun ala kulli muslim. Sungguhnya kematian itu penghapus dosa bagi orang Islam. Kadang-kadang Allah ini rahmat Allah, rahim Allah ni kita tak boleh nak gambar. Allah ni kalau dia sayang pada seseorang, orang tu siapa pekat penghujung hayat dia nak dosa, kadang Allah goncang kematiannya segoncang-goncang supaya gugur dosa dia. Digoncangkan kematian. Sebab itulah Imam Abdul Haq ketika mana memberikan pencerahan kepada hadis ini, dia kata kita ni kalau pergi melawat orang mati, tengok mati ditegur, jangan cepat-cepat jatuh hukum orang ni mati dan sulfatimah. Jangan cepat. Kerana Allah ini barangkali dia sayangkan seseorang, nampak ada baki lagi dosa pada dia, Allah goncangkan kematian ni segoncang-goncang ni. Sampai kat habis baru dia tarik nyawa. Orang kita mati teruk ni, dia cerang lain. Kalau 2 minggu tak mati kata ni mesti belum. Leratu, ada susu, macam-macam lah. Ada saka barangkali. Kita sebab dalam Islam, orang nak mati, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau orang mandi jenazah, dia cerita keburukan jenazah, dari sudut akhlaknya tak boleh amanah untuk memandikan jenazah yang seterusnya. Dari sudut akhlak tak ada masalah, boleh. Tapi akhlaknya, sebab dia menghukum seseorang itu sebelum daripada tiba waktunya. Kita cepat hukum. Barangkali sebab nak tengok cerita tanah kubur barangkali. Hak yang ada dalam hati tu biar. Mulut jangan sebut. Memang dalam hati ni nak larang lah kita fikir macam tu, biasalah dalam hati ni. Alhamdulillah Allah ni kadang-kadang apa amalan hati kanan tak jadi hukum. Ada yang jadi hukum tapi kebanyakan tak jadi hukum. Hak dalam hati tu biar, tapi jangan sebut ikut mulut. Sebab kalau kalau ditanya, "Kamu ni jenazah ni macam mana?" Dia kata baik. Walau kita tahu memang makin ikut. Tapi itu sebaik juga. Sebab apa? Sebab kita diajar begitu, memberikan pandangan yang positif pada orang lain,
Mudah-mudahan kalau kita positif, Allah akan berikan apa kita berikan. Kita nyatakan pada orang lain. Sebab disebut dalam satu hadis, sesungguhnya Allah akan memberikan kepada kita yang kita positif. Kalau kita yakin bahawa dia baik, insya-Allah Allah akan berikan kepada kehidupan kita pada hujungnya, insya-Allah. Dan siapa peringkat goncangan itu, siapa peringkat bukan gugur, ada goncangan itu sampai ke tutah menaikkan darjat. Dahlah dosa habis, Allah teruskan goncangan. Ada yang apa ni terlantar atas kata 6 bulan setahun tahun. Ini tak tahulah, memang dosa tu ikut akalnya habis dah. Akal kita. Dan Allah naikkan darjat dan ada peringkat dan tertinggi. Ia naikkan sampai peringkat pahala syahid, mati syahid. Di antaranya orang yang dapat pahala syahid dengan sebab goncangan, orang yang mati lemas. Di antaranya orang mati dalam kebakaran, dia aksiden, dia mati kebakaran, dapat syahid. Di antaranya disebut wanita yang mati kerana melahirkan anak. Di antaranya disebut hadis lagi, orang yang dapat pahala syahid ialah orang yang mati kerana sakit dalam perut. Ada rasa sakit apa? Salah cancer ke apa, sakit dalam perut, dia mati sebab itu. Di sisi Allah dia dapat pahala syahid walaupun kita mandi kafankan seperti mana biasa. Di antaranya orang yang mati kerana mempertahankan harta dan nyawa dia, keluarga dia matikan itu oleh goncangannya terlalu, maka Allah niatkannya bukan saja dihapuskan dosanya, tetapi kurniakannya kepada pahala syahid. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkiyah ini akan memberikan sedikit tambahan ilmu kepada kita. Dan pengumumannya saya ingin memaklumkan juga ada kutipan untuk usaha dakwah yang kita sampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan usaha dakwah ini akan menjadi sedekah amalan jariah kita pada hari akhirat kelak. Dan saya sudahi, dan marilah sama-sama kita menyertahi kuliah kita tengah hari ini dengan surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.